tauhid. Ihsan itu tasawuf. Okey. Kemudian yang pertanyaan tentang kiamat itu, jadi mempelajari tanda-tanda ataupun cerita-cerita tentang akhir zaman pun adalah satu benda yang wajib. Jadi 4 perkara adalah wajib. So kita belajar adab termasuk dalam perkara yang wajib. Tu sebab kena tengok tu. Jadi wajib ya. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm." Ar-Risalatul Bushairiyah. Artinya, perkara sedikit dari adab yang kami pelajari dan kami amalkan lebih kami butuhkan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Al-Imam Ibnul Mubarak. Siapa Imam Ibnul Mubarak? Ustaz pernah bagi tahu kot sebelum ni? Ada tak ada? Ada. Sebelum ni ada. Dekat muka surat 19. Kalau antum nak buka muka surat 19, dekat bawah tu ada Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Siapa beliau? Tak tahu. Beliau adalah guru kepada Imam Bukhari, ya. Kata beliau, perkara daripada adab, sedikit daripada adab itu lebih kami butuhkan, maksudnya lebih kami perlukan. Butuhkan ni dia dalam bahasa Indonesia. Jadi antuna boleh tulis dekat atas dia perlukan, ya, perlukan. Daripada mempelajari ilmu yang banyak. Maksudnya adab itu jauh lebih penting berbanding ilmu. Ilmu juga penting, dua-dua penting. Tapi nak bagi tahu adab mengatasi ilmu. Okey. Al-Imam Abdul Rahman Al-Qasim rahimahullah berkata, "Khadamtul imama Malikan rahimahullahu ta'ala 20 sanatan, fakana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'limil adab. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaba." Al-Manhajus Sawi. Artinya, aku berkhidmat. Imam Abdul Rahman Al-Qasim. Imam Abdul Rahman Al-Qasim, anak murid kepada Imam Malik. Aku berkhidmat mengabdi kepada Al-Imam Malik. Siapa Imam Malik? Ya, antuna, siapa Imam Malik? Siapa Imam Malik? Siapa? Imam Mahdi? Pengasas mazhab Maliki. Kepada jadi dia kata aku berkhidmat, yakni mengabdikan diri kepada Imam Malik sekaligus belajar kepadanya. Dalam masa dia belajar dengan Imam Malik, dia berkhidmat dengan Imam Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dia doakan untuk guru dia. Ya, masya-Allah. Tengok orang-orang dulu dia hormat dia punya guru. Antuna kena ingat, antara adab dengan guru, antuna tak boleh panggil guru dengan nama, okey? Tak boleh panggil guru dengan nama. Tak boleh. Kena ingat tu. Kalau antuna panggil guru dengan nama, antuna telah hilangkan kelayakan dia sebagai satu orang ustazah. Tak boleh. Antuna kena panggil guru dengan gelaran guru. Tak boleh dengan gelaran nama, tak boleh. Ya. Itu dipanggil antara orang yang kurang adabnya. Tak boleh. Jadi antara adab yang baik memanggil guru ataupun bukan panggil guru. Maksudnya kita sebut nama guru. Bila kita sebut nama guru, kita kena sebut nama guru dengan penuh. Contoh kita bercerita kan. Contoh kita bercerita. Bila kita bercerita, kita sebut nama guru kita antara adab yang bagus, kita sebut nama guru kita penuh. Nama penuh dia. Contoh Abdul Jabbar bin Aliho. Gitu contohlah. Ya, gitu. Ya. 2 tahun dari waktu tersebut aku gunakan untuk mempelajari ilmu. Tapi dalam ni dia sebut Imam Malik
dia tak sebut Malik bin Anas. Dia tak sebut nama penuh, tapi walaupun dia tak sebut nama penuh, dia sebut Al-Imam. Itu antara orang kata panggilan yang memuliakan satu orang guru, okey? 2 tahun dari waktu tersebut aku gunakan untuk mempelajari ilmu. Masya-Allah. Masya-Allah, dia belajar, dia 20 tahun dia belajar dan berkhidmat sekaligus kepada Imam Malik. Tapi dia kata apa? 2 tahun daripada 20 tahun tu aku gunakan untuk mempelajari ilmu. Maksudnya dalam 20 tahun tu belajar ilmu 2 tahun sahaja. Yang 18 tahun. 18. Ini pun bahasa Indonesia lah. Memang kitab ni, pengarang kitab ni pun memang dia lahir di Indonesia. Okey. Dan yang 18 tahun. 18. Maksudnya 18 lah. Kalau Antuna boleh padam yang de tu pun tak apa. Ataupun tak payah padam. Tak payah padam. Biar kitab ni dia asli dia begitu. Jangan padam. Dia bagus. Kitab ni kita kekalkan keaslian dia. Bahasa dia. Itu bagus. Itu antara penghormatan kepada pengarang kitab, ya. Aku gunakan untuk mempelajari adab. Masya Allah. 18 tahun saja belajar adab. Masya Allah, ya. Siapa pelajar paling lama di sini? Siapa pelajar paling lama di sini? Anti berapa lama dah belajar? Setahun. Ya. Apa yang anti dapat? Banyaklah. Masya Allah, ya. Maka setelah aku renungi, setelah dia dah lepas 20 tahun tu, setelah itu dia kata aku duk fikir balik. Alangkah baiknya jika seluruh waktuku tersebut aku gunakan untuk mempelajari adab. Masya Allah. Dia kata kalau boleh, bagusnya 20 tahun tu aku belajar adab je. Bukanlah maksud dia belajar adab, dia tak belajar ilmu. Maksudnya kalau 20 tahun tu dia nak belajar adab, tapi selepas itu baru dia belajar ilmu, ya. Al-Imam Malik bin Anas. Yang tadi itulah Imam Malik tadi, ya. Al-Imam Malik bin Anas. Tengok nampak tak? Antun nampak tak? Pengarang kitab, Masya Allah, dia terlalu jaga adab dia dengan ulama salafus soleh. Dia setiap nama imam ataupun ulama tu dia letak al-imam kat depan. Dia letak al-imam ataupun dia letak syekh. Tapi kebanyakan dia semua dia letak al-imam. Masya Allah. Ini antara memuliakan, ya. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berwasiat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, antara dua ni siapa guru? Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, siapa guru di antara kedua ni? Siapa guru? Imam Malik. Dia berpesan pada pelajar dia. Ya Muhammad, ij'al ilmika milhan wa adabaka daqiqan. Al-manhajus sawi. Ya. Artinya, wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu bagaikan ukuran dalam makanan, bagaikan ukuran garam dalam makanan, dan adabmu bagaikan ukuran tepung dalam makanan. Ya Muhammad, dia panggil Ya Muhammad. Imam Asy-Syafi'i nama sebenar dia apa? Muhammad bin Idris, ya. Jadi itu sebab dibagi dengan Muhammad. Jadikanlah ilmumu bagaikan ukuran garam dalam makanan, dan adabmu bagaikan ukuran tepung dalam makanan. Kalau satu orang kalau dia buat kuih, dia letak garam banyak ke tepung banyak? Tepung banyak, kan? Garam sikit. Perumpamaan begitu. Perumpamaan Imam Malik dia nasihat dekat anak murid Imam Asy-Syafi'i, dia bagi perumpamaan begitu. Jadikan, dia kata, ilmumu seperti garam dalam makanan. Maksudnya ilmu diperlukan sedikit, tapi adab diperlukan banyak. Gitu, ya. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, man la adaba lahu la ilma lahu. Artinya, barang siapa yang tidak mempunyai adab,
maka berarti dia tidak mempunyai ilmu. Betul, memang satu orang yang tidak ada adab memang tidak ada ilmu. Bahkan tidak diakui keilmuannya tidak diakui. Satu hari, okey, aku nak dengar. Satu hari Imam Bukhari dia dengar dekat satu tempat, dia dengar ada ulama besar hebat dalam bidang hadis. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah dia ajak pelajar-pelajar dia kata, jom kita pergi dekat syekh tu, kita belajar hadis, ya. Kemudian bila dah nak sampai tu, Imam Bukhari dia perasan syekh tadi berada dalam masjid. Kemudian syekh tadi dia meludah, dia ludah keluar daripada tingkap. Dia ludah, dia buang ludah dia dari keluar daripada tingkap masjid. Kan perbuatan tu kan tak elok kan? Betul tak? Kalau nak buang ludah, baik keluar saja, betul? Kalau nak buang ludah, baik keluar terus. Jadi tak perlu buat macam tu. Jadi pada Imam Bukhari benda tadi tidak ada adab. Jadi terus Imam Bukhari cancel, tak jadi belajar dengan ulama tersebut. Sebab apa? Dia nampak ulama tersebut tak jaga adab. Kalau satu orang tak jaga adab, macam mana nak diakui keilmuannya? Begitu. Jadi ya, jadi penting jaga adab, ya. Al-Imam Abu Hafs rahimahullah berkata, at-tasawwufu kulluhu adabun, likulli waqtin adabun, wa likulli halin adabun, wa likulli maqamin adabun, faman lazimal adab balagha mablaghar rijal. Artinya, ilmu tasawuf seluruhnya seputar adab. Seputar, dia guna bahasa Indonesia, ya, Masya Allah. Seluruhnya seputar adab. Jadi kita nak bahasakan apa seputar ni? Berkisar, gitu, ya. Ilmu tasawuf seluruhnya berkisar tentang adab. Gitu. Jadi sedap sikit bahasa tu, ya. Setiap waktu memiliki adab, betul. Setiap waktunya ada adabnya. Sebab itu kalau satu orang pelajar pada waktu tidur, dia tak tidur, dia sebenarnya dia tak beradab dengan masa. Satu orang pelajar ketika waktu tidur, dia tak tidur, sebenarnya dia tidak beradab dengan masa. Sebenarnya masa pun kita kena ada adab dengan masa kita. Satu orang pelajar ketika waktu belajar dia tak belajar, dia tidur, bermakna dia tidak ada adab dengan masa belajar dia. Jadi begitu, ya. Jadi penting sangat-sangat jaga adab. Masa pun ada adab dia. Dan setiap keadaan memiliki adab. Setiap keadaan, apa saja keadaan kita, tetap ada adab. Masuk masjid ada adab, keluar masjid ada adabnya. Duduk dalam masjid ada adabnya. Duduk dalam madrasah ada adabnya, ya. Bila duduk di rumah pun ada adabnya. Bukan duduk dalam madrasah, Masya Allah, jaga hubungan dengan asatizah, tapi di rumah tak jaga hubungan dengan mak ayah. Tak boleh macam tu, ya. Jadi antuna pun kena jaga, ya. Dekat rumah, keadaan di madrasah macam mana antuna khidmat dan beradab dengan asatizah. Antuna balik rumah, keadaan jangan berubah, kena khidmat mak ayah, ya. Okey. Dan setiap kedudukan memiliki adab, ya. Memang antuna punya kedudukan sebagai satu orang pelajar kena beradab dengan guru. Kedudukan guru sebagai satu orang guru, dia kena sayang pelajar. Begitu. Satu orang suami, dia kena sayang isterinya kena hormat suaminya. Satu orang anak, dia kena hormati ibu ayahnya. Ibu ayahnya kena sayang pada anak. Jadi setiap tempat tu memang kena ada adab dia. Satu orang yang muda, dia kena hormati yang tua. Yang tua dia kena kasih sayang pada yang lebih muda. Yang orang awam pula, adabnya dari segi kedudukan dengan orang alim, dia kena hormat orang alim, ya, sebab dia tidak ada ilmu. Maka barang siapa yang selalu berpegang teguh terhadap adab,
nescaya dia akan sampai kepada kedudukan orang-orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah ya. Jadi kalau antuna jaga adab, bukan sekadar bukan setakat antuna diagungkan depan Allah, bahkan pada pandangan manusia pun antuna akan dimuliakan. Sebab apa? Bila mana antuna jaga adab, maka antuna pun akan dihormati oleh orang. Ya. Ada satu kisah dalam kitab ni, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Ada satu orang syekh, nama syekh ni Al-Imam Qadi, Al-Imam Qadi, saya tak ingat nama dia, ya. Jadi dia kata apa? Dia kata ulama ni dia kata sebab ulama ni di zaman dia sultan di zaman dia, pembesar di zaman dia terlalu hormat dia dan terlalu memuliakan dia, sehingga kan ulama ni diberi duit belanja oleh pembesar negara tu, sultan dekat negara tu, beri dia duit belanja setiap bulan. Bukan setakat tu, bahkan sultan tadi beradab dengan dia. Jadi dia kata apa? Aku dapat kedudukan begini kerana aku beradab dengan guruku. Dia kata aku sediakan makan guruku. Aku sediakan makan guruku dan aku tak pernah makan makanan guruku. Melainkan kalau guru dia makan tak habis baru dia makan. Aku sediakan, dia kata, pakaian guruku. Jadi dia kata dengan sebab aku berkhidmat kepada guruku, aku memuliakan guruku, maka aku dapat kedudukan sebegini. Maksudnya di zaman dia tu bukan sekadar sultan, bahkan orang awam pun hormat dengan dia. Masya Allah ya. Gitu. Jadi kalau antuna, jadi janganlah antuna jaga adab tu semata-mata orang nak hormat, tak perlu niat begitu. Antuna jaga adab betul-betul, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah kedudukan antuna ya sebagai satu orang pelajar agama. Jadi orang akan hormat ya. Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saghaf ya rahimahullah berkata, kana as-salafu man fatahu minhumul kitab lam yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab lam tafutuhul adab wa minhum wa humul akthar man jama'a bainal kitab wal mihrab wal adab al manhajus sawi. Artinya, jika di antara sebahagian daripada mereka salafus soleh, maksudnya orang zaman dulu ya, tidak sempat mempelajari ilmu di masa mudanya, maka mereka selalu memperbanyak ibadah. Jadi orang dulu zaman mereka muda, mereka tak sempat nak belajar ilmu. Jadi setelah melalui zaman muda, zaman mereka tua, mereka ganti masa tu dengan memperbanyakkan ibadah. Dan jika mereka tidak mampu untuk memperbanyak ibadah, tengok, maka mereka selalu berpegang teguh dalam menjaga adab. Masya Allah. Orang zaman dulu, walaupun ibadah mereka tak banyak, dah tak sempat belajar ilmu, ibadah pun tak banyak, tapi mereka jaga adab. Masya Allah. Dia jaga adab. Macam Ustaz pernah cerita mula-mula kan, awal dulu saya cerita tentang Imam Ghazali kan. Imam Ghazali, ayah beliau bukan satu orang yang alim, tapi dia satu orang awam biasa. Tapi oleh kerana dia menghormati ulama, dia menghormati guru-guru yang datang mengajar di masjid, di qaryah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah lahirkan daripada keturunan dia, anak dia Imam Ghazali, satu orang ulama yang hebat dan masyhur sehingga ke hari ini. Dan kitab karangan Imam Ghazali dibaca sehingga ke hari ini. Kesan daripada apa? Daripada satu orang ayah beradab dengan ulama ya. Dan sebahagian besar di antara mereka memiliki ilmu, ibadah dan adab. Masya Allah.
Maksudnya kalau ada pun yang maksudnya kalau ada pun yang orang kata di zaman masa muda dia tak sempat belajar ilmu, dia memperbanyakkan ibadah pada masa tua. Tapi kalau pada masa tua pun dia tak sempat nak memperbanyakkan ibadah, dia jaga adab dia dengan ulama di zaman dia. Tapi apa kata Habib ni? Dia kata di zaman itu dia kata boleh kata sebahagian besar orang di zaman itu tiga perkara dia ada. Dia ada ilmu, dia ada ibadahnya banyak, adabnya pun hebat ya. Akhirnya kami, siapa kami? Siapa? Pengantar apa? Si Odi Bara. Dia pengantar, dia ada dua. Ya. Pengarang kitab ya. Akhirnya kami, maksudnya pengarang kitab, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama salafus saleh. Maksudnya pengarang kitab dia bertawassul, ya, tahu bertawassul. Dia menjadikan Nabi kemuliaan Nabi itu dan kemuliaan orang-orang soleh, kemuliaan orang-orang alim di zaman dulu, kemuliaan mereka tu, kehebatan mereka itu dijadikan sebagai penyampai supaya ataupun asbab supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan ini. Apa amalan ini? Supaya amalan ini dijadikan. Apa amalan ini? Apa amalan ini? Antum nak baca tak betul? Tengok betul-betul. Akhirnya kami, yang ini pengarang kitab, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama salafus saleh supaya amalan ini, apa dia amalan ini? Apa amalan ini? Bukan. Ini kitab. Kitab ni. Antum dah lambat tangkap ya. Okey. Supaya amal, maksudnya kitab yang dia hasilkan dijadikan sebagai amal jariah kepada kami. Maksudnya dia minta supaya benda tersebut jadi pahala untuk dia. Dan kami hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kami. Tengok. Hasil daripada dia karang kitab, dia harap dengan dia karang kitab ni dapat pahala, dan kemudian pahala itu dia hadiahkan kepada ibu ayah dia, ya, ibu ayah pengarang kitab. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ala ahadikum idza tasaddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ay yaj'alaha an abawayhi fayakuna lahumā ajruha wa la yunqasu min ajrihi syai'un." Rawahu Tabrani. Artinya, alangkah baiknya jika salah seorang dari kalian bersedekah dengan sedekah sunat. Sedekah sunat, ya. Sunnah tu maksudnya sunat lah. Sedekah ni dia ada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib tu apa? Zakat. Lagi? Apa lagi? Selain pada tu? Selain pada zakat? Nafkah. Nafkah tak dipanggil sedekah, ya. Maksudnya selain pada zakat tu, benda yang dia nazarkan. Dia bernazar. Contoh, kalau saya dapat projek sekian-sekian, saya dah bernazar 50,000 ni saya akan sedekahkan kepada atau mak tahfiz. Jadi bila dia nazarkan, sedekah tu jadi wajib. Ya, gitu ya. Dan menjadikan, yakni menghadiahkan sedekah tersebut kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Tengok. Ya. Nabi kata, bila satu orang bersedekah dengan sedekah sunat dan dia hadiahkan pahala sedekah tersebut kepada orang tuanya, sama ada orang tua tersebut dah meninggal dunia ataupun masih hidup, maka keduanya akan mendapatkan pahalanya. Kedua orang tua tu dapat pahala dan tidak akan terkurangi sedikit pun dari pahalanya untuk dirinya. Seperti mana contohlah,
Katalah satu sedekah. Satu sedekah Allah bagi 1000. Contoh, Allah bagi 1000 pahala. Kita niat 1000 pahala tu dibagi pada mak ayah kita. Dalam masa yang sama, untuk kita juga tak terkurang. Allah tetap bagi 1000 juga untuk kita. Masya Allah. Ya. Jadi antuna setiap hari antuna baca Quran. Jadi setiap kali antuna baca Quran, hadiahkan pahala baca antuna kepada orang tua antuna. Hadiahkan pahala bacaan. Walaupun mak ayah masih hidup, hadiahkan. Ataupun adik-beradik, ataupun nenek, atau antuna yang dah tak ada, hadiahkan pahala tersebut. Jadi antuna baca setiap hari, pahala tu hadiahkan, ya. Jadi antuna pun, pahala antuna pun tak kurang sikit pun, ya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi dia suruh dia galakkan, pengarang kitab ni galakkan kita supaya setiap amalan yang kita buat, kita hadiahkan pahala amalan tersebut kepada orang tua kita. Semoga buku ini, maksudnya kitab ini, membawa kebaikan dan keberkatan bagi kami, keluarga dan para pembaca. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita masih pukul 11 ya. Alhamdulillah kita dah khatam muqaddimah kitab. Jadi kita masuk muka surat 27. Tentang apa dia? Ada apa? Jadi kita masuk adab tidur. Adab yang okey. Antuna nak tahu tak kenapa pengarang kitab letakkan adab tidur yang pertama sekali? Kenapa bukan adab belajar? Sebab apa? Manusia suka tidur. Dia takut esok dia tak bangun. Lain macam jawapannya tu. Okey. Kenapa pengarang kitab dia letakkan adab yang pertama sekali, iaitu adab tidur? Kerana tidur adalah amalan yang paling ikhlas. Betul tak? Betul tak? Kenapa? Kenapa saya cakap macam tu? Tak payah suruh pun tidur, dalam kelas pun tidur. Betul tak? Antuna tidur kan dalam kelas kan? Betul tak? Yalah, biasalah pelajar. Ustaz pun pernah belajar, jadi kita tahulah kita tidur dalam kelas. Ya? Jadi tidur adalah amalan yang paling ikhlas. Tak perlu suruh pun orang tetap akan tidur, ya. Sebab tu pengarang kita diletakkan tidur terlebih dahulu, ya, adab tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang pertama, adab ketika akan tidur dan setelah bangun daripada tidur. Di antara adab-adab ketika akan tidur. Jadi antuna boleh belajar adab lepas ni. Jadi antuna boleh tahu dah adab tidur. Apa yang bersalahan selama ni antuna amalkan adab tidur dengan yang antuna belajar sekarang. Antuna boleh bezakan, ya. Mana yang didahulukan sebenarnya ataupun mana yang dikemudiankan. Kadang-kadang mungkin ada di antara kita buat adab tidur, kita dahulukan sepatutnya benda yang dikemudiankan, kita dahulukan dulu. Sepatutnya benda tu dikemudiankan dulu, tapi kita dahulukan dulu. Betul tak? Contoh. Okey, antuna baca ayat kursi masa bila? Lepas sapu badan ke ataupun sebelum sapu badan? Sebelum. Betul. Baca tasbih Fatimah sebelum ke ataupun selepas? Selepas. Bagus antuna. Antuna tengok dulu kat sini ke? Tak ada. Memang belajar macam tu. Ustazah ajar. Masya Allah, bagus ya. Yang pertama, berwuduk sebelum tidur. Berwuduk sebelum tidur. Jadi amalan yang paling baik ialah sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi memang antara sunnah Nabi SAW, sebelum Nabi tidur, Nabi akan berwuduk terlebih dahulu, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا رواه الطبراني. Artinya, sucikanlah badan kalian. Maksudnya sucikan apa dia? Sucikan tu apa? Kena berwudu, bukan maksudnya mandi ya. Kena faham tu. Sucikanlah badan kalian. Maksudnya Nabi SAW suruh kita berwudu. Nescaya Allah akan mensucikan kalian. Masya Allah. Nescaya Allah akan mensucikan kalian. Allah sucikan kita daripada apa? Allah akan sucikan kita daripada dosa. Masya Allah. Bila kalau kita dalam keadaan berwudu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita, sucikan kita pula daripada dosa. Sebab apa? Satu orang yang berwudu sebelum tidur, dia akan didoakan oleh malaikat supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Ya. Kita tengok hadis ni. Kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci. Ya. Sama ada suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya. Dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik tatkala tidur pada malam hari, kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Masya Allah. Tengok, malaikat ada dosa tak? Malaikat maksum. Malaikat maksum daripada dosa. Ya, malaikat tidak ada dosa. Jadi doa malaikat makbul. Jadi kalau satu orang yang tidur dalam keadaan berwudu didoakan oleh malaikat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa orang yang tidur tadi. Dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Ya, gitu. Nampak tak Allah sayang dekat kita ni? Ya. Berdasarkan hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu mauqufan, idza nama al-'abdu 'ala taharatin rufi'a ruhuhu ila al-'arsy. Rawahu Ibnul Mubaraki wal Baihaqi. Artinya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka nyawanya diangkat sampai naik ke arasy. Maksudnya roh dia. Maka rohnya diangkat. Boleh tulis dekat nyawanya tu, tulis dekat atas tu, rohnya diangkat sampai naik ke arasy. Masya Allah. Ya. Cuma Ustaz nak bawa sikit tentang hukum berwuduk ya dalam bab tidur ni. Antuna tak ada masalah, sebab antuna semua perempuan, ya, antuna semua wanita tak ada masalah. Jadi antuna tidur sama antuna, kalau antuna bersentuhan tak ada masalah. Tapi contoh suami isteri, ya, macam mana dia nak kekalkan wuduk dia? Kan kita tengah belajar yang pertama kan. Yang pertama di antara adab tidur iaitu berwuduk sebelum tidur. Jadi macam mana satu orang suami ataupun isteri dia nak kekalkan wuduk dia dalam tidur? Dalam tidur dia nak kekalkan wuduk, ataupun dalam tidur tu dia nak kekalkan wuduk dia, supaya Allah ampunkan dosa dia. Macam mana dia nak kekalkan? Syarat dia begini: sebelum tidur ataupun masa tengah berbaring, suami isteri jangan bersentuhan satu sama lain. Jangan bersentuhan satu sama lain. Tapi sekiranya dah tertidur, dengar betul-betul ni, sekiranya dah tertidur, okey, kemudian tersentuh, bukan bersentuh, tersentuh, sama ada suami tersentuh isteri ataupun isteri tersentuh suami, tetap dua-dua dalam keadaan berwuduk. Ulama kata tetap dikira masih dalam keadaan berwuduk, sebab sentuhan itu tidak sengaja. Memang ialah satu orang yang tidur, dia bukan dia ada kalau tidur dia boleh fikir, ada tak ada kan? Tak ada. So dia dalam setiap orang yang tidur memang dia tidur dalam keadaan dia tak sedar apa dia buat. So kalau dia tersentuh isteri ataupun isteri tersentuh suami, Masya Allah, dalam tidur wuduk dikira masih kekal.
Ya, Masya Allah. Ya, berdasarkan hadis ya, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu mauqufan, inna nafsa ta'ruju ila Allah ta'ala fi manamiha, fama kana tahiran sajada tahta al-arshi, wama kana ghayra tahirin taba'ada fi sujudihi, wama kana junuban lam yu'dhan laha fi sujudi. Rawahul Hakimi wat Tirmidzi. Artinya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya nyawa seseorang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Roh pada ketika satu orang tidur, roh dia akan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidur. Jika dia tidur dalam keadaan suci, maka roh dia maka dia bersujud. Maksud dia tu siapa? Dia, roh dia. Roh. Tulis dekat dia tu, tulis dekat atas roh, ya. Maka roh dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy. Satu orang kalau dia tidur dalam keadaan berwudu, roh dia diangkat, kemudian roh dia sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy. Dan jika dia tidur tidak dalam keadaan suci, maka dia menjauh tatkala sujudnya. Maksudnya dia tak sujud. Bukan kata tak sujud, bahkan dia tak roh dia tak akan sampai menghadap Allah. Satu orang yang tidur bukan dalam keadaan suci, maka bukan sekadar dia tak dapat sujud, roh dia tak dapat sujud di bawah arasy, bahkan dia tak dapat bertemu dengan Allah. Roh dia tak dapat bertemu dengan Allah di arasy, ya. Dan jika dia tidur dalam keadaan janabah, jika dia tidur dalam keadaan junub, junub ni bukan semestinya junub ni berlaku pada suami isteri. Satu orang perempuan, wanita, kalau dia dalam keadaan haid ataupun nifas pun dikira junub, ya. Maka dia tidak diizinkan untuk bersujud. Tak boleh, sebab dia dalam keadaan jasad dia dalam keadaan kotor, tak boleh. Dia belum mandi junub, dia belum sucikan diri dia. Jadi maka roh dia tak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, tak sampai. Ya. Jadi kalau kita nak roh kita Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan untuk bersujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum tidur kena ambil wudu. Hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Kalau dia kata kalau boleh tidur kena hadap kiblat, bukan maksudnya kaki tu kena hadap kiblat, tak boleh. Kaki kalau kita tidur kaki hadap kiblat, hukumnya adalah makruh, tak boleh. Tak boleh. Kalau kaki hadap kiblat tak boleh. Tapi kalau badan ni dihadapkan ke arah kiblat boleh. Ya. Tapi kalau boleh buatlah, kalau boleh buat. Ya. Kerana arah kiblat merupakan paling mulianya arah. Arah kiblat adalah arah yang paling mulia, ya. Sebab apa? Kiblat itu kan kita dipanggil arah menuju Kaabah, Kaabah. Jadi Kaabah dan kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Jadi kalau satu orang nak tidur, dia kena pastikan kaki dia jangan hadap kiblat. Kaki dia jangan hadap kiblat. Dan kalau boleh badan dia tu dia kena hadapkan kiblat. Tahu tak macam mana? Tak tahu. Nak usah tunjuk. Nak usah tunjuk, ya. Tapi takut antu tak boleh nampak pula. Macam ni? Maksudnya keseluruhan daripada kepala sampai kaki tu menghadap kiblat. Maksudnya kita baring di sebelah lambung sebelah ini dipanggil lambung, okey? Ini dipanggil lambung. So kalau kita baring di lambung sebelah kanan menghadap ke arah kiblat, itu dipanggil menghadap ke arah kiblat. Badan kita yang menghadap ke arah kiblat, bukan kaki. Ya, kena faham tu. Kalau kaki menghadap kiblat tak boleh.
Ya. Jadi kalau nak buat demo ni kat sini, tak apalah, nanti kalau kita dah jauh nanti kita ataupun dah nak habis bab tidur nanti, Ustaz akan buat demo cara nak tidur ya. Sunnah Nabi. Okey. Ketiga, tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Jadi satu Ustaz ada tadi tentang tidur arah kiblat. Kemudian tadi Ustaz ada sentuh tentang kaki jangan hadap ke arah kiblat. Okey. Satu lagi, kalau boleh tidur kaki jangan menghala ke arah tempat ustazah kita. Walaupun contoh. Katalah ini bilik ustazah. Okey, ini bilik ustazah. Antuna tidur sebelah ni. Ya, antuna tidur sebelah ni. Jadi kaki tu menghadap ke arah ustazah. Tak boleh. Itu dipanggil tidak ada adab ya. Tak beradab. Ada satu orang syekh, dia kata pada ketika zaman saya belajar, dia kata saya setiap kali saya nak tidur, saya akan pastikan kaki saya tidak menghadap ke arah rumah guru saya. Dia kata walaupun rumah guru saya tu jauh, saya akan pastikan kaki saya takkan menghala ke arah rumah guru saya. Dia punya dia nak jaga adab. Jadi antuna kalau boleh tidur, pastikan kaki jangan menghala ke arah ustazah ya, boleh. Jadi kena hati-hati tu ya. Jadi antuna kena buat tukar position ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mawja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqikal ayman. Muttafaqun alaih. Artinya, jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana kamu akan berwuduk untuk solat. Jadi kalau nak tidur, kena wuduk macam mana kita nak solat, kena wuduk macam tu. Jangan wuduk ikut sembrono je. Seperti mana kita ambil wuduk, kita jaga, kita seperti mana kita nak solat, kita ambil wuduk dan kita jaga betul-betul ketika ambil wuduk. Macam itu juga kalau kita nak tidur, kita ambil wuduk seperti mana kita nak solat. Tapi kalau contoh pada ketika satu orang nak solat, dia ambil wuduk sekali dengan anggota-anggota yang sunat. Tapi itu bagus, masya-Allah. Tapi kalau contoh kalau dia nak tidur, dia malas sangat, paling kurang dia kena ambil wuduk pada anggota-anggota yang wajib. Ada berapa anggota yang wajib? Ada 4. Apa dia? Muka, tangan hingga ke siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi paling kurang itu paling kurang. Kalau antuna macam malas sangat nak ambil wuduk dengan sunat-sunatnya, anggota sunat, anggota wajib pun sudah memadai. Ya, paling kurang antuna ambil wuduk ya. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Suruh baring lambung sebelah kanan. Macam Ustaz pernah cerita dekat antum kan, Imam Nawawi tak pernah tidur selama 2 tahun. Tidur sama ada lambung kanan ataupun lambung kiri ataupun terlentang. Maksudnya Imam Nawawi tak pernah tidur berbaring, tak pernah. Tidur dalam keadaan duduk dia. Masya-Allah. Ya. Semangat belajar ya. Sehingga kan Imam Nawawi dia punya semangat dia belajar sehingga kan dia tak berkahwin. Imam Nawawi adalah salah seorang imam yang bujang, ulama yang bujang. Ada satu kitab, Ustaz ada beli kitab tu. Nama kitab, tajuk kitab tu Al-Ulama Ul-Uzzab. Ulama-ulama yang bujang. Al-Ulama Ul-Uzzab. Ya. Ulama-ulama yang bujang. Masya-Allah. Imam Nawawi dia tak berkahwin kerana untuk memudahkan kita berkahwin. Imam Nawawi dia tak berkahwin kerana untuk memudahkan kita berkahwin. Kenapa?
Sebab zaman Imam Nawawi belajar sehinggalah wafat, meninggal dunia, Imam Nawawi telah bertungkus lumus untuk ilmu. Segala-galanya dicurahkan untuk ilmu, sehingga kan ilmu ataupun kitab yang telah dikarang oleh Imam Nawawi sudah cukup dijadikan dalil untuk umat ni. Sebagai apa? Dijadikan dalil dalam bab fiqh ataupun hadis untuk umat. Jadi umat ni dia tak perlu nak tahqiq lagi, dia tak perlu nak, dengan kitab Imam Nawawi sahaja pun sudah, masya-Allah, sudah jauh lebih hebat. Jadi gitu. Itu sebab Imam Nawawi tak kahwin untuk memudahkan kita kahwin. Jadi kita dah ada kitab Imam Nawawi, jadi tak perlu kita nak tahqiq apa kitab apa, tak perlu lagi nak nak saring kitab. Jadi mudahlah untuk kita, ya. Gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bertaubat dari seluruh maksiat kerana dia khawatirkan ajalnya, yakni kematiannya akan datang tatkala dia tidur. Ini memang ini memang di mana-mana pondok ataupun di madrasah, sebelum tidur kami dianjurkan untuk solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. Ya, sebelum tidur kalau boleh solat sunat taubat 2 rakaat. Kalau kata tak boleh solat sunat taubat 2 rakaat, sambil tidur banyakkan istighfar, ya. Banyakkan istighfar, sebab kita tak tahu masa kita tidur tu Allah Taala jemput kita, ya. Allah Taala jemput kita. Jadi mati ni dia tak kira masa, muda ke tua ke, ya, tak kira. Ada orang lebih muda lagi, dia dah sampai masa dia, Allah Taala ambil dia, ya. Jadi kalau boleh, lagi-lagi orang yang belajar agama ni, dia kena pastikan kalau boleh setiap hari dia kena taubat supaya bersihkan hati dia. Jadi mudah untuk dia belajar, ya. Yang kelima, niat akan bangun sebelum fajar, subuh, supaya dapat melaksanakan solat sunat tahajud. Ini penting sangat untuk pelajar. Pelajar kalau boleh dia kena bangun solat sunat tahajud paling kurang 2 rakaat. Ya, paling kurang 2 rakaat. Sebab solat sunat tahajud adalah perjalanan orang-orang soleh. Kalau untuk nabi-nabi, solat sunat tahajud hukumnya adalah wajib untuk nabi-nabi. Ya, untuk nabi-nabi solat sunat tahajud wajib. Tapi untuk kita, untuk umat Nabi, solat sunat tahajud hukumnya adalah sunat. Walaupun sunat, tapi kita memperbanyakkan ibadah kita pada Allah. Jadi contoh, satu orang ada satu hadis. Satu orang yang tidur, kemudian dia niat bangun solat tahajud, tapi dia tak dapat bangun. Dia tetap akan dapat pahala tahajud, tapi syaratnya dia kena sungguh-sungguh lah niat. Jangan esok saya tak bangun tahajud lah, kemudian dia belasah tidur. Jam dia set jam bunyi, tapi dia sengaja tutup balik, dia tak nak bangun. Ya. Jadi niat untuk bangun solat sunat tahajud, kemudian kalau dapat bangun tu bagus. Tapi kalau tak dapat bangun, banyak-banyak istighfar, ya. Sebab ada di antara ulama, antaranya Ibrahim bin Adham, satu orang wali Allah. Kata apa? Sufyan Ats-Tsauri. Ustaz pernah cerita pasal Sufyan Ats-Tsauri kan? Pernah tak? Tak pernah. Yang dia masuk masjid tu. Pernah tak? Sekali Sufyan Ats-Tsauri, dia masuk masjid. Bila dia masuk masjid, sepatutnya masuk masjid kena langkah kaki kanan. Kalau ikut adab masjid, kita masuk masjid langkah kaki kanan. Tapi pada ketika tu ulama ni, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau terlupa masuk masjid dengan kaki kanan. Beliau masuk masjid dengan kaki kiri. Kemudian bila dia masuk tu, dalam keadaan memang pada ketika itu masjid tak ada orang.
Dia masuk dengan kaki kiri tu, tiba-tiba ada suara tegur dia. Woi lembu. Panggil, woi lembu. Dia lembu ke? Dia bukan lembu kan? Tapi nak bagi tahu lembu ni memang tidak ada akal. Jadi bila dia tidak ada akal, dia tak tahu adab. Jadi dengan sebab dia terlupa sahaja pun suara tadi panggil dia, woi lembu. Dia kata kamu tak tahu ke? Tak tahu adab ke masuk rumah Allah? Jadi dia keluar balik, dia istighfar banyak-banyak, baru dia masuk masjid balik dengan kaki kanan. Masya Allah. Itu orang dulu. Sufyan Ats-Tsauri dia kata apa? Dia kata, disebabkan satu dosa yang telah aku lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan aku daripada bangun qiyamul lail selama 5 bulan. Disebabkan satu dosa yang aku lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan aku bangun qiyamul lail selama 5 bulan. Masya Allah. Jadi kalau kita bangun niat nak bangun tahajud, tapi tak boleh bangun. Kita bermakna kita ada buat dosa. Kita ada buat dosa di siang hari, menyebabkan kita susah untuk bangun malam. Antum dah kenal tak Ustaz Syekh Zainul Asri? Kenal kan? Baru ni Ustaz kami pergi buat satu rombongan ziarah ulama. Kami pergi buat ziarah ulama. Jadi antara ulama yang kami ziarah iaitu Syekh Zainul Asri. Kami jumpa depan-depan. Kemudian ada ramai-ramai kami tu, ada satu orang sahabat ni, kami kawan lah. Dia tanya, dia kata Syekh minta tips supaya mudah untuk bangun qiyamul lail. Syekh Zainul Asri dia jawab spontan. Dia kata apa? Tinggalkan dosa di waktu siang. Kalau antuna nak mudah bangun malam, tinggalkan dosa di waktu siang. Itu formula dia, tips. Jadi kalau antuna dah niat nak bangun tahajud tapi tak dapat bangun, mungkin ada dosa yang antuna lakukan pada waktu siang yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih antuna untuk bangun tahajud. Tahajud ni antara amalan-amalan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan Allah highlightkan dalam surah Al-Isra. Siapa hafal surah Al-Isra? Siapa hafal? Macam mana bunyi ayatnya? Tak tahu? Ya? Tak tahu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul? Ya. Itu ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala telah highlightkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Nak bagi tahu orang yang jaga solat tahajud ni, Allah angkat kedudukan dia pada kedudukan yang tinggi. Masya Allah. Ya. Okey, yang keenam, sebelum tidur maka dianjurkan untuk solat sunat witir terlebih dahulu. Hal ini jika tidak yakin akan bangun sebelum azan subuh. Satu orang, okey, sebelum tu Ustaz nak bagi tahu. Ustaz nak tanya, apa hukum solat sunat witir? Solat sunat witir apa hukumnya? Sunat apa? Solat sunat witir hukumnya sunat muakkad. Kalau antuna tinggalkan, makruh hukumnya. Kurang pahala. Jadi jangan terkejut nanti jumpa depan Allah. Apa salah Pak? Saya buat itu, buat ini, tapi kenapa pahala saya makin kurang? Allah potong. Mungkin Allah potong sebabkan kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah tuntut. Sunat muakkad ni ialah sunat yang dituntut. Kalau dalam mazhab Hanafi, solat sunat witir adalah wajib. Dalam mazhab Hanafi wajib. Masya Allah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad sahaja. Tapi kalau tinggalkan, hukumnya adalah makruh. Ya. Tak berdosa tapi kurang pahala. Ya. Jadi kalau contoh takut tak terbangun awal sebelum subuh. Jadi kita dianjurkan buat solat sunat
witir 3 rakaat pada awal malam bila? Selepas solat Isyak. Lepas kita solat Isyak, kita solat sunat witir 3 rakaat, ya. Nak buat 1 rakaat pun boleh, tak ada masalah, ya. Ikutlah, tapi sempurnanya 3, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Rawahu Muslim. Qauluhu mashhudatun ay mahduratun tahduruha malaikatur rahmah. Birqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih, ya. Artinya, barang siapa yang takut tidak bangun untuk mendirikan solat pada akhir malam, maka solatlah witir pada permulaan malam, ya. Dan barang siapa yang yakin dapat bangun pada akhir malam, maka solatlah witir di akhir malam. Kerana sesungguhnya solat pada akhir malam disaksikan oleh malaikat pembawa rahmat. Masya Allah, ya. Ada satu hadis tentang solat sunat witir. Solat sunat witir adalah penutup segala amalan. Maksudnya penutup kepada segala solat, ya. Penutup kepada segala solat. So, afdal solat sunat witir dilakukan pada sebelum subuh. Sebelum subuh, sebelum azan subuh. Contoh, kata 10 minit lagi sebelum azan subuh kan. Pada ketika tu kita, itu lebih afdal. Sebab dia jadi penutup kepada segala amalan yang dilakukan pada waktu malam, pada hari itu. Jadi kalau kita contoh kita boleh bangun awal, sebelum subuh, maka afdal kita buat solat sunat witir sebelum subuh, disaksikan oleh malaikat pembawa rahmat, ya. Masya Allah. Okey, ada hukum tentang solat sunat witir. Contoh, Ustaz, boleh tak kalau saya buat solat sunat witir malam, kemudian sambung dekat ujung malam? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Hukumnya boleh. Contoh, ya, Antuna dah buat 3 dah malam, betul? Ya. Sebab Antuna nak dapat fadilat. Kalau Antuna buat awal malam, kemudian Antuna sambung dekat akhir malam, dua-dua fadilat Antuna dapat. Kalau mengikut hadis ni, dua-dua fadilat kita dapat. Masya Allah, ya. Maka dia ada 2 cara untuk nak dapatkan 2 fadilat tadi. Ada 2 cara. Cara yang pertama, kita solat sunat witir terlebih dahulu 3 rakaat pada awal permulaan malam. Kemudian kalau kita nak sambung di akhir malam, sebelum azan subuh, kalau kita nak sambung boleh. Syaratnya kita kena ganjilkan dia. Mana kata kalau dah 3 tambah lagi berapa? 2. Kalau tambah lagi 1 jadi 4. Tak jadi witir, jadi genap. Witir tu kan ganji. Siapa cakap genap tadi? Witir itu kan ganji. So kalau dah dibuat 3 pada permulaan malam, di akhirnya kena buat tambah 2. Jadi kalau gabung jadi 5. Solat sunat witir kan kita boleh buat dalam jumlah yang banyak. Syaratnya ganjil. Jadi kalau Antuna buat awal malam, kemudian Antuna tambah lagi 2 rakaat di akhir malam, dua kelebihan yang hadis ni Antuna dapat. Masya Allah. Tengok, nampak tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh buat begitu, tak ada masalah. Boleh. Ya. Syarat dia jangan buat 2 malam dekat awal malam. Ya. Boleh sila. Sampai banyak rakaat. Saya berapa banyak? Kita mazhab Imam Syafi'i masyhurnya 11. Ya. Sama. Okey. Bagus soalan tu, ya. Terima kasih pada yang bertanya. Ya. Jadi gitu.
Jadi kalau kita nak buat banyak tu 11 lah. Tapi kita antuna pelajar agama ni jangan beratkan diri dengan solat sunat je, ya. Nak buat solat sunat tak ada masalah, tapi jangan beratkan diri. Sebab antuna ada tugas yang antuna perlu buat. Sebab solat sunat untuk pelajar ni dia bukan orang kata maksud utama dia. Maksud utama dia adalah Quran. Antuna kena banyakkan baca Al-Quran, ya. Di zaman ustaz mengaji, masa tu kelas alim 1. Sanatul ula. Kami tak dibenarkan berzikir, tak boleh. Subhanallah sebut tak boleh. Tuan guru kami Maulana Husnul Hizam, ya, hafizahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah bagi beliau kebaikan yang banyak. Beliau pesan pada kami, saya haramkan pelajar-pelajar saya pelajar kelas 1 tahun 1 berzikir. Saya haramkan. Kalau nak zikir sorof. Tahu sorof? Ilmu sorof tu, kan? Tahu ilmu sorof kan? Ilmu tata bahasa Arab. Kalau katakan fa'ala, kalimah fa'ala tu dia banyak pecahan dia. Kalau jadi itu yang kami buat zikir. Fa'ala, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna, fa'alna, fa'ala yaf'alu fa'alan fa huwa fa'alu, fa'ala yaf'alu fa'alan wa dzaka maf'ul ma fa'ala ma fa'al lam yaf'al la yaf'alu. Itu yang kami zikir hari-hari. Itu yang dijadikan zikir. Walaupun begitu tetap dapat pahala, sebab ilmu ada hadis yang ilmu ni kalau kita ulang-ulangkan dia tetap dapat pahala. Dan ilmu yang diulang-ulangkan seperti zikir tetap dapat pahala. Tak ada masalah. Jadi tapi untuk antuna di zaman antuna belajar Al-Quran, Quranlah lebih utama berbanding yang lain. Ada hadis, mungkin antuna pernah baca taklim kan, dari riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qiraatul Qur'ani fi sholati afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairi shalah. Qiraatul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu min at-tasbihi wat takbiri. Wat tasbihu wat takbiru afdalu min as-sadaqati. Was sadaqatu afdalu min as-sawmi. Was sawmu junnatun minan nar. Hadis tu menunjukkan bahawa Quran adalah amalan yang lebih afdal berbanding amalan zikir. Sebab tu antuna ustaz nasihatkan antuna jangan lebihkan zikir, melainkan zikir yang telah ditetapkan oleh pihak madrasah. Zikir yang ditetapkan oleh pihak madrasah itu sahaja yang antuna amalkan. Jangan lebih pada tu. Banyakkan hafal Al-Quran, sebab Al-Quran itu lebih afdal kalau ikut hadis ni. Ya, boleh insya-Allah, ya. Jadi gitu. Kita dah habis masa lah. Sorry, antuna cuti hari ni ya. Seronok antuna, ya. Antuna cuti, ustaz tak cuti. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi pengajian kita pada minggu hadapan, ya. Ustaz harap sangat antuna doakan ustaz. Ya. Sebab semoga Allah Taala bagi ustaz terus sihat. Hari ini pun kurang sihat, tapi terpaksa juga sebab nak mengajar kan. Sebab kita jadikan kita punya nasihat-nasihat daripada guru-guru sebab guru-guru kami pun walaupun zaman kami ngaji dulu, orang sakit pun kami datang pergi rumah pergi ngaji. Ustaz pun dia tetap bangun juga walaupun dia sakit, dia bangun, dia mengajar, masya-Allah. Ya. Jadi kalau orang yang mengajar pun semangat, orang yang belajar apatah lagi kena semangat. Boleh insya-Allah. Ya. Jadi setakat itu sajalah ya pengajian kita pada hari ini. Insya-Allah ya, kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan ke surat 29 insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang antuna belajar, apa yang Ustaz sampaikan, sama-sama kita dapat amal dan sampaikan pada mereka yang tidak ada dalam majlis ini, ya. Itu majlis dengan tasbih kifarah subhanallah wa bihamdihi
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca doa. Ingat tak doa tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladhina yanzuruna al-kitab nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin.